Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Pagi ini dapat sama-sama lagi. Dan Alhamdulillah pagi ini live okey. Suara pun okey mudah-mudahan. Cuma kita duduk dalam hutan ni. So, mungkin ada, kalau ada gangguan live ke teknikal ke, minta maaf lah. Saya sebab kita masih duduk dekat Negeri Sembilan, dekat ladang alam warisan. Bagus dekat ladang ni tuan, dia ada ladang. Ada kuda, ada Salih Muhammad memanah, ada itik, macam-macam lah tuan. Banyak aktiviti kat sini. Dan duduk pun dalam khemah. Okey. Jadi subhanallah sebab tuan, sangat menariklah tempat ni. Dan tuan-tuan boleh istighfar dan baca 10 ayat terawal terakhir surah Al-Kahfi dulu buat sendiri, pasal saya nak pendek saja pagi ni. Pasal kita ada rakaman lagi sekejap lagi pagi ni insya-Allah. Dan doa-doalah bagi Allah permudah segala urusan kami insya-Allah. Hari ini kita akan buat 3 episod, 2 ataupun 3 episod lah. Daripada 13 episod riwayat akhir zaman kita buat syuting kat sini. Lepas habis malam pukul 12 lebih dah. 12.30 baru habis gaya nampak semalam. Dan pagi ni nak keluar pagi lagi, hari ni sehari lagi sampai tengah malam lagi. Itulah saya Muhammad syuting kat sini insya-Allah. Baik. Kita nak tengok balik hadis kemarin ni tuan-tuan. Hadis yang kita baca kemarin tapi ada gangguan teknikal. Kita nak ulang sikit tentang hadis tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh mengambil manfaatlah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibri. Tuan-tuan saya nak tuan-tuan pakat-pakat hafal hadis ni. Hadis 617. Hadis ke-617 daripada hadis
yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita masih bincangkan dalam bab diharamkan sombong dan bangga diri. Itu tajuk dia. Bab yang ke Allahumma salli 60, bab yang ke apa? Sallallahu Muhammad. Bab yang ke-72. Dalam susunan bab kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-72. Hadis ke-617. Hadisnya berbunyi, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tolong hafal part tu. Paling tidak, kalau ada agak ada yang kita hafal kan. Tuan-tuan search tengok dalam internet. Kalau tuan-tuan tak ada kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan search dalam internet tentang hadis tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya sebesar zarah takabbur. Search macam tu, dia keluar matan dia. Tuan-tuan, tugasan tuan-tuan ialah hafal matan ni. Apa dia? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibri. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang dalam hatinya mithqal dzarratin, sebesar zarrah, min kibrin, daripada sallallahu alaihi Muhammad, takabbur, sombong, tak akan masuk syurga. Kita ulang lagi sekali, tuan-tuan cuba untuk ulang dan cuba untuk apa? Sallallahu alaihi Muhammad, la yadkhulul jannah, jika tidak akan masuk syurga, man kana fi qalbi, barang siapa yang ada dalam hatinya, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada dalam hatinya, mithqala dzarratin, mithqala dzarrah, seperti beratnya dzarrah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, min kibrin, daripada takabbur. Dan kita ulang bagi lekat. Bahagian tu pun cukuplah. Itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita, Abdullah Mas'ud ingat. Kemudian ada seorang lelaki tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul, maka berkata seorang lelaki. Faqala rajulun, anna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Lelaki ni tanya dekat Nabi. Bila Nabi SAW kata apa? Nabi kata, tak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah akan takabur, bangga diri, rasa sombong. Jadi sahabat ni pun dia confused. Dia confused lah kot nah. Dia ni suka pakai baju segak-segak. Dia suka pakai kasut cantik-cantik. Adakah ini termasuk dalam kesombongan? Takabur yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Lalu dia tanya dekat Nabi SAW. Dia kata, anna rajula yuhibbu. Adapun seorang laki-laki, sallallahu alaihi Muhammad, sesungguhnya seorang itu, dia suka akan an yakuna thawbuhu hasanan. Dia suka akan pakaiannya itu daripada pakaian yang bagus. Wa na'luhu hasanatan, dan kasutnya daripada kasut yang bagus-bagus. Apakah soalan dia nak kata? Apakah ini termasuk dalam kesombongan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tu? Maka qala, Nabi SAW pun menjawab, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Bukan maksud pakai pakaian cantik itu sombong. Bukan maksud pakai kasut elok itu sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memang Allah suruh kita ni cantik. Pasal apa? Innallaha jamilun, sungguhnya Allah itu cantik. Yuhibbu jamalun, sungguhnya Allah itu cintakan kepada kecantikan. Orang Islam kena macam itulah tuan-tuan. Orang Islam kena berpakaian dengan pakaian yang kemas, segak. Sorry tuan-tuan, suara perik sikit pagi-pagi ni. Tak kena setitik air lagi. Dan Sallallahu Muhammad, jadi subhanallah, dia cantik pakaian ni bukan bermaksud sombong. Bayang orang lelaki,
orang perempuan, orang Islam. Smart pakaian dia, kemas pakaian dia. Nah, Sayyidina Muhammad. Sebab dia bawa satu produk dia nama Islam. Cuba bayangkan mainnya selekeh, kotor, kedut 1000 kan. Pakaian rambut tak bersikat, serabut. Lepas tu dia ajak orang, mainlah masuk Islam, mainlah masuk Islam. Orang yang sana pula tu, dia pula pakainya smart, pakainya kemas. Tengok, kalau aku masuk Islam, aku nak kena pakai lagu ni. Ini macam tak kena. Nabi SAW sendiri pun bila nak keluar rumah, Nabi SAW akan pakai pakaian cantik. Sebab Nabi menghadap, Nabi berjumpa dengan orang. Sebab Nabi SAW bawa satu produk. Produk Nabi SAW nama Islam. Maka SAW barulah orang tertarik, attracted kepada Islam dan nak masuk Islam. Orang Islam kena berpakaian dengan pakaian yang kemas. Bukan berpakaian dengan pakaian selekeh. Zuhud bukan pada pakaian. Kata orang Islam kena zuhud. Zuhud bukan pada pakaian. Zuhud itu pada hati. Lepas tu dalam satu kalam dia menyebutkan bahawa jangan mencari zuhud itu pada pakaian. Kerana zuhud itu ada pada hati. Jangan melihat zuhud itu pada harta. Kerana zuhud itu ada pada hati. Maka tuan-tuan, saya hormat, kita berpakaian dengan pakaian yang cantik, pakaian yang segak. Sebab kita nak cantik. Sebab innallaha jamilun, sungguhnya Allah itu cantik. Yuhibbu jamal. Dan Allah itu sukakan kepada kecantikan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Nabi buat explanation tentang apa maksud takabur yang sebenar-benarnya. Kata Nabi SAW, al-kibru itu. Adapun takabur itu sebenarnya batarul haq wa ghamtun nas. Sallallahu alaihi Muhammad. Batarul haq dengan maksud apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Dia menolak akan kebenaran. Terima kasih. Batarul haq itu maksud dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan tidak menerima kebenaran di hadapan orang yang mengucapkannya. Tuan-tuan nak tahu sombong ni macam mana? Dia duduk pada posisi yang salah. Dia duduk pada posisi yang salah. Dia duduk pada kelompok yang salah. Pemahamannya mungkin salah. Sebab perbuatannya mungkin salah. Lalu ada orang menasihatinya. Orang nak menegurnya. Orang nak membimbingnya. Nak mengajaknya kepada kebenaran. Untuk dia meninggalkan kepada kesalahan. Meninggalkan kesesatan atas dia tu. Maka apa dia buat? Dia menolak dalam keadaan dia tahu dia salah. Tapi dia masih menolak lagi. Tolak tu bukan sebab apa? Tolak tu adalah disebabkan kesombongan. Sombong, pasal sombong, ego dia tu ditolak. Dia tak mau mengaku kebenaran tu. Walaupun kebenaran tu duduk di depan mata dia. Tapi disebabkan kelompok dia. Disebabkan pakaian dia. Disebabkan kedudukan dia. Disebabkan apa saja yang ada dalam hidup dia. Dia tahu kebenaran tu mai. Dan dia tahu kata tu benar. Tapi dia tolak. Itulah dia panggil salih ala Muhammad al-kibru. Ataupun takabur itu. Dan waghamtun nas. Apa maksud waghamtun nas? Merendahkan manusia. Maksudnya tuan-tuan sekalian, dia berasa dia tinggi. Dia berasa dia hebat. Tinggi bukan sebab fizikal dia tinggi. Kan? Dia tinggi ni sebab dia meletakkan diri dia tinggi. Dia meletak orang lain tu rendah. Dia letak salih ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang tu, dia pandang orang tu rendah. Dia tak pandang orang tinggi. Dia memandang diri dia tinggi. Letak diri dia pada posisi yang tinggi. Ini orang yang sombong sebenarnya. Tuan-tuan, subhanallah syamat. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Isra. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْهَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا. Allah sebut dalam surah Isra. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan belagak sombong. Allah pesan kat kita.
Jangan. Kamu ada apa sangat? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sungguhnya kamu tidak akan dapat menembusi bumi dan kamu tidak akan dapat menyamai gunung setinggi-tinggi gunung. Tu Allah sebut dalam Quran. Tak payah duk sombong sangatlah. Awak kamu sombong ni terang mana sangat. Ni bumi luas, ni bumi ni. Bumi ni luas. Dengan sombong kamu boleh tembus bumi keluar belah sana ke? Bumi tunduk pada kamu ke? Tak ada kan. Kalau kamu sombong sangat tu kamu rasa kamu boleh tinggi sampai gunung ke? Tak ada apa kata tuan. Gunung tetap besar dan tinggi, kita tetap kecil tu ya. Tak ada apa pun kita ni sebenarnya. Tapi sombong. Sombong. Pandang orang lekeh. Pandang orang tak ada apa-apa. Allahumma salli Muhammad. Bahkan yang layak punya sifat mutakabbir ini ialah Allah saja. Ya selendang Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang layak. Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat ke-23. Huwallazi huwallahu allazi la ilaha illahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Huwallazi huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu sifat ataupun nama-nama Allah. Salah satu daripada nama Allah iaitu Al-Mutakabbir. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia menguasai sekalian alam yang maha suci, yang maha selamat sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha mengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang untuk menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya. Al-Mutakabbir. Dan tapi macam mana kalau kita berhadapan dengan orang sombong? Apa kita nak buat? Saya Ustaz, orang duk sombong dengan saya lagi sombong dengan dia. Kan? Awak dia ingat dia seorang je boleh sombong. Saya boleh sombong Ustaz. Tapi saya sombong dengan dia Ustaz bukan sebab saya ni sombong. Saya duk tunjuk sombong dengan dia sebab saya nak perendah dia sikit Ustaz. Bukan sebab saya sombong. Tapi saya tak mahu orang sombong ni dia duk kekal dengan kesombongannya. Kadang-kadang orang sombong ni kita kena kebalas dengan sombong Ustaz. Baru dia tunduk sikit sombong dia tu. Kalau kita duduk biar dia duduk sombong, duduk rasa dia tinggi diri, dia duduk rasa hebat. Dan kita ni dia seduk pelekeh, duduk perendah. Akhirnya apa jadi? Akhirnya dia kekal kesombongan. Kadang-kadang kita nak kena tunjuk sombong dia tu. Kita nak kena balas sombong dia tu. Supaya dia tu tunduk sikit kadang-kadang. Saudara saya Muhammad. Tuan-tuan rasa patut tak tuan-tuan buat begitu? Tuan-tuan rasa patut tak tuan-tuan dengan orang sombong, tuan-tuan balas dengan sombong? Rupanya ada. Ada satu kalam ulama. Disebut. Sallallahu At-takabburu ala mutakabbari sadaqatun. Sallallahu alaihi Muhammad. At-tukabburu ala mutakabbiri sadaqatun. Dalam perkataan disebut. Ni kan ulama sebut dia bukan hadis tapi dia kalam ulama. Apa maksud dia? Saya Muhammad at-tukabburu ala mutakabbiri. Bersifat sombong terhadap orang yang sombong itu merupakan satu sedekah. Lagu tu sombong, kita pergi sombong dengan dia balik. Rupanya sedekah pula. Dia satu kata atau perkataan yang masyhur, tapi sebenarnya dia bukan hadis. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad disebutkan dia kalam ulama. Tapi ada satu riwayat. Ada satu riwayat yang tercatat dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah taala Ihya Ulumuddin. Menyebutkan bahawa idza ra'aitum, kalaulah apabila kami dapati di kalangan Sallallahu alaihi wasallam kalangan yang tawaduk daripada kalangan umatku, maka berlakulah tawaduk terhadap mereka. Wa idza ra'aitum mutakabbirin, dan apabila kamu melihat orang-orang takabur daripada kalangan ini, maka subhanallah, orang-orang sombong,
maka berlaku sombonglah terhadap mereka. Ini tercatat dalam kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Bila kamu tengok orang yang merendah diri, maka kamu pun merendah diri sama dengan dia. Balasan kepada orang yang merendah diri ialah kita merendah diri. Tapi balasan ataupun perlakuan kepada orang yang sombong ialah kita sombong. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama macam Imam Syafi'i pernah sebut. Imam Syafi'i sendiri pernah menyebutkan bahawa bersikap sombonglah kepada orang yang sombong. Imam Zuhri juga mengatakan bersikap sombong kepada pencinta dunia. Imam Az-Zuhri sebut apa? Bersikap sombong kepada pencinta dunia merupakan satu ikatan Islam yang kukuh. Contohnya, sikap sombong di hadapan orang yang jahil dan orang yang kaya yang sombong dengan hartanya. Boleh faham tak? Jumpa orang yang kaya yang sombong. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan orang kaya yang sombong dengan hartanya, selalu kita jadi guna. Kita lembek tengkuk. Kita pula jadi macam nak merendah diri kita lah. Nak apa? Pasal apa? Kita duduk berhadapan dengan orang kaya, kita rasa macam dia tu megah dengan kaya dia. Patutnya lagu mana? Kata Imam Zuhri, buat je lah. Kita pun kena bersombong dengan dia. Jadi dah Sayyidina Muhammad. Bahkan Imam Al-Munawi sendiri sebutkan, memasukkan sikap sombong terhadap orang-orang sombong ini adalah satu daripada amalan-amalan yang baik. Cumanya macam mana kita nak letak sombong tu? Tuan-tuan, jangan salah faham pula lagi. Sombong. Aku padan lah ni semua orang sombong, biar aku pun tunjuk sombong lagu tu. Bukan macam tu. Kita hanya react. Kepada orang yang berlagak sombong. Dia sombong, kita react di hadapan dia tu. Bukan dengan tujuan untuk menunjukkan yang kita ni sombong. Dah. Tetapi tujuan dia untuk mematahkan kesombongannya. Itu je tujuannya. Maka sikap Sayyidina Ali Muhammad, kita tunjukkan kesombongan kepada orang yang sombong. Ini diharuskan. Sayyidina Muhammad. Untuk kita menzahirkan sikap meninggi diri terhadap orang yang sombong dengan niat untuk kita ni menasihati dia, untuk menegur dia, untuk memberikan pengajaran kepada dia. Supaya orang sombong ni tuan-tuan akan patah kesombongan dia tu. Sayyidina Allah Muhammad. Tapi ingat, perbuatan sombong kita itu dia hanya pada zahir kita saja, bukan pada hati kita, dan kita tak sampai ke dalam hati kita ni rasa kesombongan. Kenapa betul niat tu betul-betul? Pasal faham action sangat dengan dia tu. Aku action dengan dia tu pasal dia action sangat. Biar bagi dia berasa sikit. Memang passion lagu tak, aku bukan passion lagu tu, tak. Aku ni niat aku satu je, aku nak bagi dia berasa. Lama ni bila dia duk sombong macam tu, semua orang pun duk pandang dia tinggi. Semua orang pun duk bagi dia tu sampai lagi dia rasa hebat. Bila semua orang duk tunduk dengan dia, lagi dia rasa hebat, Aku takut lagi dia kekal dengan takabur dia. Dia kekal dengan kesombongan, akhirnya dia masuk neraka. Itu macam mana? Tu yang aku buat macam ni supaya paling tidak dia berasa bukan dia seorang aja. Paling tidak dia rasa macam ada orang lebih hebat lagi daripada dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad di antara. Tapi yang paling baik, tuan-tuan, kita kalau tak mampu nak jaga hati, tak payahlah. Kan? Tak payahlah. Sebab Allah sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, wa jazaa'us sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Dan janganlah kamu balas, yakni balasan sesuatu kejahatan itu dengan kejahatan yang bersamaan dengannya. Yang kita Allah sebut itulah surah Syura ayat 40 lagu tu. Tapi tengok kepada situasi lah. Di antara kebijaksanaan seorang tu, dia mampu untuk menilai keadaan dan melakukan perbuatan sesuai dengan keadaannya. Kalaulah kita rasa orang yang sombong tu dia mampu untuk berubah dengan tindakan kita yang macam tu, maka kita buatlah. Sayyidina Muhammad. Kalau kita buat macam tu, boleh sedar dia, boleh menyebabkan dia sedar, boleh bagi pengajaran kat dia, buatlah. Kalau rasa tak mampu, mungkin kita boleh nasihat dia dengan teguran.
Salih Muhammad. Kita tegur dia. Kalau kita tak mampu juga, mungkin kita boleh meninggalkan dia. Indah yang kita jauhkan diri kita daripada dia. Sebab mungkin kita duduk dengan dia tu hanya akan menambah kesombongan dalam diri dia. Okey, dan insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya minta ampun, minta maaf juga andai ada sebarang kekurangan. Maklumlah kita duduk dekat dalam hutan ni tuan-tuan. Salat Jumaat line interruption dan sebagainya. Minta maaf lah insya-Allah. Dan tuan-tuan boleh main dekat ladang alam warisan ni. Bagus tempat ni, bawa anak-anak apa semua. Bawa keluarga, mari tengok beraktiviti-aktiviti. Salat Jumaat berkuda, memanah. Lepas tu tuan-tuan boleh jalan-jalan kat alam ni. Ada rumah-rumah, ada rumah yang kami buat syuting tu menarik tuan. Ada 3 rumah kat situ. Rumah-rumah orang dulu-dulu. Ada satu rumah ilmuwan, ada satu rumah Salat Jumaat bangsawan, ada satu lagi rumah orang usahawan, peniaga. Dia rumah-rumah tu dia ada sedikit je. Tengok daripada jauh macam sama. Tapi bila kita pergi tengok dekat, dia ada perbezaan dia atas fungsi dia. Baguslah tuan-tuan. Baguslah. Orang dulu-dulu hebat. InsyaAllah dan jadi kita jumpa lagi esok hari. Saya berhenti dulu. Saya nak kena bersiap-siap lah. Saya nak pergi syuting dah. Kita jumpa lagi lain masa ketika. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.